Hari itu kita berhenti setakat buka surat 69. 70 tu hadis yang ke-44 belum lagi baca ya. Kita akan mulakan dari buka surat 70, hadis ke-44 dan seterusnya. An Jaririn qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Kemudian hadis ke-45 surat 72. An Jaririn qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-ta'ati falaqqanani fi ma istata'ta wan nushi likulli muslim. Bab bayan nuqsan al-iman bil ma'asi wa nafyihi 'an al-mutalabbis bil ma'siyah ala iradati nafyi kamalihi. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa at-taubatu ma'rudatun ba'du. Itulah kembali semula ke muka surat 70. Hadis yang kita baca tadi terjemahannya pada muka surat 71. Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, aku berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, yakni fardu 5 waktu, membayar zakat dan bersikap tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Seterusnya Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan lagi, katanya, aku telah membai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat setia dan patuh, maksudnya kepada baginda dan para pemimpin yang lain. Baginda terus mengajar, ini menegur aku dengan katanya, dalam perkara yang engkau mampu dan untuk tulus ikhlas, dan maksudnya aku juga telah membai'ah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Kemudian selepas itu kita ada tajuk baru. Makna tajuk itu bab tentang berkurangnya iman, yakni seseorang dengan sebab maksiat yang dilakukannya, dan penafian iman daripada orang yang melakukan maksiat dengan arti menafikan kesempurnaan imannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang penzina ketika ia berzina. Tidak sempurna iman seorang pencuri ketika ia mencuri. Dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk ketika ia minum arak. Bagaimanapun pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu.
Itulah 2-3 hadis yang kita baca, teksnya dan juga terjemahannya tadi. Hadis ke-44 yang diriwayatkan oleh Jarir itu masih lagi berada di bawah tajuk bab sebelumnya. Tajuk babnya ialah pada muka surat 67. Cuba lihat muka surat 67, babun nushi minal iman. Bab sikap tulus ikhlas adalah sebahagian daripada iman. Di situ masih lagi hadis Jarir ini ada kaitan, ada hubungan dengan bab ini. Sebelum ini kita telah membincangkan satu hadis di bawah bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Hari ini hadis Jarir adalah hadis yang kedua di bawah bab itu. Juga masih lagi berkenaan dengan sikap tulus ikhlas terhadap orang Islam. Hadis yang ke-44 ini diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Eloklah terlebih dahulu kita berkenalan dengan perawi yang baru ini. Sebelum ini kita telah berkenalan dengan perawi Tamim Ad-Dari. Ini pula berkenaan dengan Jarir bin Abdullah. Siapakah Jarir? Pada muka surat 71, nota 213, nama dan silsilah keturunan Jarir selengkapnya ialah Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-Bajali Al-Ahmasi. Beliau berasal dari Yaman. Kunyahnya ialah Abu Amr. Ada yang mengatakannya Abu Abdullah. Jarir ialah seorang sahabat yang agung. Beliau memeluk agama Islam pada tahun ke-10 Hijrah dalam bulan Ramadan. Nabi SAW pernah menghamparkan kain selendang baginda untuk memuliakannya. Baginda juga pernah menghantarkannya ke Yaman untuk menghancurkan Dzul Khalasah, yaitu sebuah rumah berhala yang dipercayai suci seperti Kaabah di Mekah di zaman jahiliyah. Beliau telah berjaya dalam misi tersebut. Beliau pernah menjadi gubernur di Yaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah adalah seorang ketua yang ditaati dan juga seorang rupawan. Beliau dilaporkan telah meriwayatkan sebanyak 100 buah hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan 8 daripadanya. Imam Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan satu hadisnya, manakala Imam Muslim pula bersendirian dalam meriwayatkan 6 hadisnya. Jarir terbilang sebagai penduduk Kufah. Beliau pernah menetap di Kufah sebelum berpindah ke Qarqisiyah dan meninggal dunia di sana pada tahun 51 Hijrah. Itulah secara ringkasnya latar belakang Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Seperti mana biasa, di dalam nota kita ni, kalau sahabat itu belum lagi kita bertemu riwayat dia, kita akan sebutkan di situ sedikit latar belakangnya. Macam tadi, kalau yang sudah disebut tu kita tak akan ulang lagi. Jadi perawi baru kita hari ini, iaitu
hadis yang ke-44 ini ialah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kalau nak kira berdasarkan hadis Muslim yang lengkap, maka hadis ini bukan yang ke-44, banyak dah. Sebab ini ringkasan Sahih Muslim, bukan Sahih Muslim yang lengkap. Yang lengkap tu sebenarnya dia macam pengulangan saja, dalam bentuk kita panggil mutaba'at ataupun syawahid. Kalau nak kira dari segi kandungan dia, kadang-kadang cara Muslim ni hanya satu perkataan saja yang berbeza daripada riwayat sebelumnya. Dia akan bawa semua sekali dengan sanadnya, yang berbezanya satu perkataan saja. Jadi dari segi pengajarannya lebih kurang saja. Dengan sebab itu ramai yang cuba memikirkan bagaimana cara nak buat ringkasan dia, supaya kita tidak berulang banyak kali hadis yang sama dan mengulang perbincangan tentangnya. Itu sebab banyak pihak yang cuba buat ringkasan itu, termasuklah yang kita buat ini. Kebiasaan bangsa Arab juga, terutamanya yang dahulu, yang sekarang ni nampaknya tak ambil berat sangat. Dia tak ambil berat sangat nak jaga nama-nama silsilah keturunannya, tak ada ambil berat sangat. Kalau yang dulu-dulu dalam sejarahnya, seperti dalam kitab-kitab hadis ini, memang ditekankan sangat tentang silsilah keturunan dia. Dia bin apa sampai kita dapat mengetahui dia ni daripada kumpulan mana, daripada kabilah atau suku kaum yang mana, kita dapat pastikan. Macam Jarir ini Al-Bajali, kita tahu di belakang dia Al-Ahmasi, daripada puak-puak Ahmas di Yaman. Kita dapat tahu daripada situ. Cuba kita lihat tadi dalam nota tadi, saya tuliskan kunyahnya. Kunyah. Padahal kalau dalam bahasa Arab yang asal kunyah, kalau kita tulis kunyah, nak tulis Rumi macam mana? Pernah saya buat begitu dulu, K-U-N-Y-A-H, tapi boleh jadi orang akan baca kunyah, sedangkan itu bukan. Jadi terpaksa kita ubah. Yang sepatutnya kunyah itu macam ni, kunyah. Padahal kunyah ni bukan sebutan Arab, yang sebetulnya kunyah. Masalahnya kalau kita tulis Rumi itu, dia akan jadi macam tu ejaannya, dan boleh jadi dibaca kunyah. Itu silap. Kalau macam tu silap lah. Kunyah ialah nama panggilan. Nama panggilan. Dia ada nama gelaran, ada nama panggilan. Nama panggilan yang dimaksudkan dalam bahasa Arab ini ialah nama yang dicantumkan dengan nama ayah. Disebutkan dia ni Abu apa-apa, atau Ibnu apa-apa, atau Ummu apa-apa. Ummu Yusuf misalnya, Mak Yusuf. Mak Yusuf tu nama satu, bukan nama sebenar. Itu dipanggil kunyah. Kalau ada Ummu depan tu, Abu ataupun Ibnu, itu kunyah dipanggil. Bukan nama sebenar. Nama sebenarnya lain. Macam di sini nama sebenarnya Jarir, kunyahnya Abu Amar. Tengok Abu, dia ada Abu. Itu nama kunyah. Kemudian nama laqab, gelaran. Nama laqab, itu nama gelaran. Misalnya disebut yang pintar, yang cerdik, yang apa-apa lagi lah, yang pemurah, itu nama gelaran. Gelaran tu ada yang gelaran yang baik, ada gelaran yang tidak disukai lah. Tapi dengan menyebut itu, orang akan faham untuk membezakan antara seorang dengan seorang yang lain. Misalnya nama Muhammad ramai sangat, jadi Muhammad yang tempang, Muhammad tempang. Jadi tempang tu nama gelaran, nama gelaran. Kalau tak sebut itu susah nak faham, nak tahu yang mana satu. Jadi disebutlah itu. Muhammad yang buta matanya, Ad-Darir misalnya, yang buta, tapi bukan buta asal lah. Ad-Darir disebut itu gelaran.
Boleh dikatakan orang-orang Arab ni dia ada kunyahnya, walaupun mereka tidak mempunyai anak yang sebenarnya. Misalnya di sini Abu Ammar, kira-kiranya yang asalnya, zahirnya menunjukkan dia mempunyai seorang anak lelaki bernama Ammar. Kalau macam itu betul lah, itulah yang asalnya. Tapi ada kalanya tidak. Yang disebut selepas Abu itu bukan anak dia, cuma satu sifat yang diharapkan, yang didoakan supaya ada pada dia. Misalnya kita kata Abul Khair, padahal Khair itu bukan nama anak dia. Diharapkan banyaklah kebajikan atau kebaikan yang dilakukannya, macam doa, macam harapan. Abul Jud misalnya, bapa pemurah, mudah-mudahan dia jadi seorang yang murah. Itulah harapannya. Ini juga ada tentang kunyah. Kadang-kadang tidak ada pun begitu. Dia pakai yang disebut kemudian itu anak saudara dia ke, ataupun anak yang dipelihara dia ke. Itu disebut juga kunyah, bukan anak sebenarnya. Ada juga. Begitu. Ada yang mengatakan Abu Abdullah. Maknanya ada kalanya seseorang itu dia guna beberapa kunyah. Beberapa kunyah. Sebab itu ada orang panggil begini, ada orang panggil begini. Dia pakai nama itulah. Jarir ialah seorang sahabat yang agung. Nak kata jadi sahabat yang agung ni, tak mesti seorang sahabat yang lama bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya dia semasa Islam itu, semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah baligh, sudah matang, seorang yang matang. Itu dikatakan sahabat agung. Terutamanya kalau ada peristiwa-peristiwa besar, Nabi menyerahkan sesuatu tugas kepadanya dan dia berjaya melakukan dengan baik, itu dikira termasuk dalam sahabat agung, sahabat yang masyhur, yang terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira dia ni memeluk agama Islam pada tahun yang ke-10, selama mana sangatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang ke-11 Rasulullah sudah meninggal dunia. Mana kira-kira setahun. Itu pun bukan berterusan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan, yang kita sebut di sini, Rasulullah pernah menghantarkan dia ke Yaman. Jadi berada di Yaman, di sana sebagai gubernur. Kesimpulannya, kalau kita nak tengok dari segi masa dia bersama Rasulullah tu singkat sangat. Sama juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah memeluk agama Islam pada tahun yang ke-7. 7, 8, 9, 10 meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dalam masa ni banyak pergi ke sana sini, pergi ke Yaman, negeri dia sendiri. Abu Hurairah orang Yaman juga, pergi ke sana melaksanakan macam-macam tugas. Jadi kira-kiranya bersama dengan Rasulullah tu tidak begitu lama, tak begitu panjang. Tapi kalau kita merujuk kepada sejarah sahabat-sahabat ini, nampak sekali keberkatan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun sekejap cukup berarti. Memang berubah orang tu. Jadi berbezalah. Tidak orang yang dahulu. Seperti mana Abu Hurairah. Dulu dia seperti orang lain juga. Kalau baca apa-apa boleh terlupa. Selalu terlupa. Tapi oleh kerana dia minat sangat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu terlupa, dia mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun itu yang ganjil. Ini semua ada ceritanya, dalam hadis-hadis pun ada. Rasulullah suruh dia hamparkan kain. Kemudian Rasulullah kata dakap kain. Ambil, dakap. Dia dakap. Selepas itu dia kata dia tak lupa apa yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam masa yang ringkas, semua yang dia dengar dia ingat. Ini suatu keganjilan, hasil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Jarir. Kalau nak kira sekejap, tetapi iman dia tu bila dia pegang tu memang kuat. Dan jasa dia, sumbangan dia pula selepas itu sangat banyak. Itulah hasil keberkatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghamparkan kain selendang baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya
Kalau dia nak menghormati seseorang tu, kalau serban dia hampar serban. Kalau selendang ya dia letak di sini, dia hamparkan, duduk. Dia termasuk orang yang macam tu. Jadi Rasulullah SAW sudah nampak bakat dia tu dan keutamaan dia. Maknanya pada ketika dia memeluk agama Islam, bukan budak-budak dia. Seorang yang sudah matang, seorang yang sudah ada kedudukan dalam masyarakat. Dan orang yang seperti ini perlu dihormati. Nabi SAW mengajar kita adab dengan orang yang ada kedudukan, orang yang mulia, macam mana kita nak layan dia. Apa yang ada pada kita, kalau kita ada kerusi misalnya, kita letak kerusi. Masa tu tidak ada kerusi kan, jadi atas tanah begitu saja hampar untuk memuliakan. Kalau tidak, dia duduk atas tanah lah pula. Itu cara nak memuliakan dia. Baginda juga pernah menghantarkannya ke Yaman untuk menghancurkan Zulkhalasah. Zulkhalasah ni nama rumah berhala. Jadi orang tidak tertumpu kepada Kaabah, Baitullah, untuk beribadat, untuk pergi buat haji dan sebagainya, tapi sebaliknya pergi ke situ. Itulah yang berlaku. Apa yang Rasulullah SAW lakukan ialah baginda suruh Jarir dengan satu kumpulan orang-orang dia pergi robohkan, hancurkan, musnahkan rumah berhala itu. Dan dia pergi. Dia pergi berjaya menghancurkan semua sekali, jadi abu, jadi arang semua. Dan dia pergi cerita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gembira, suka sangat dengan kejayaan dia tu. Kemudian beliau pernah menjadi gubernur di Yaman di zaman Rasulullah SAW ni. Rasulullah sudah bagi dia berkuasa, maknanya seorang yang hebat, seorang yang bijaksana. Di zaman Rasulullah SAW pun baginda tidak memerintah semua tempat tu di bawah dia. Tidak, dia ada pembahagian kuasa. Macam sekarang ni, kalau ada kerajaan federal, ada kerajaan tempatan negeri. Kerajaan tempatan itu, negeri itu dipanggil menteri besar kalau kita. Jadi dia ada gubernur pada masa itu. Rasulullah SAW menduduki tempat yang paling tinggi lah. Yang kemudiannya bila Rasulullah SAW tidak ada, digantikan oleh khalifah. Tapi Rasulullah itu tidak dipanggil khalifah. Khalifah ni bermula daripada Abu Bakar. Tapi di zaman Rasulullah SAW sudah ada dah pemerintah-pemerintah di bahagian kawasan masing-masing itu sudah ada. Ini menunjukkan di zaman Rasulullah SAW sudah ada satu konsep pemerintahan yang lengkap, sudah ada, di mana ada pembahagian kuasa yang seperti itu. Dan nama-nama, gelaran-gelaran pemimpin itu seperti gubernur, menteri besar lah. Kalau kita, tempat kita ni menteri besar. Jarir bin Abdullah adalah seorang ketua yang ditaati dan juga seorang rupawan, seorang yang sangat cantik, sehingga ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan dia ni adalah Yusuf umat ini. Nabi Yusuf kan cantik, jadi Nabi sebut dia tu sebagai Yusuf umat ini. Maknanya cantik sangatlah. Kalau Dihyah Al-Kalbi itu sahabat Nabi SAW yang terkenal, yang selalu Jibril kalau berupa manusia, dia berupa dalam rupa Dihyah. Dan Nabi tak sebut dia sebagai Yusuf. Nabi sebut ini sebagai Yusuf. Dalam kitab-kitab yang menyebutkan kisah Jarir yang lebih terperinci lagi, disebutkan orangnya tinggi. Jadi rupanya tinggi ni cantik. Rupanya tidak rendah, orangnya tinggi dan putih, cantik. Sebab itu Nabi kata ini Yusuf umat ini. Mengikut ulama hadis, beliau telah meriwayatkan sebanyak 100 hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan 8 daripadanya. Maksud sama-sama tu, hadis yang sama yang diriwayatkan olehnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maknanya diambil oleh kedua-dua tokoh hadis itu dan mereka masukkan di dalam kitab sahih masing-masing. Hadis yang sama, 8. Imam Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan satu hadisnya. Ada satu hadis yang Imam Bukhari masukkan dalam Bukhari, itu tak ada dalam Muslim. Itu maksud bersendirian.
Jika kita nak bandingkan dengan Muslim lah, dalam hubungan dengan Muslim tu. Jadi satu daripada hadis yang Imam Bukhari ambil daripada dia tu tak ada dalam Muslim, ada dalam Bukhari sahaja. Imam Muslim pula bersendirian dalam meriwayatkan 6 hadis ni. Imam Muslim sahaja, maksudnya tak ada dalam Bukhari. Dalam kitab lain boleh jadi ada, banyak lah, tak kira. Ini dalam perbandingan dengan Bukhari itu. Jarir terbilang sebagai penduduk Kufah, dan begitulah seterusnya. Tak apa, kita pergi seterusnya. Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, aku berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, yani fardu 5 waktu. Jadi apa kita kata perlunya berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia bila dia Islam tu kan, masuk Islam tu nak bersedialah nak melakukan apa saja perintah Islam, terutamanya sembahyang, salat 5 waktu tu. Apa perlunya bai'ah? Maknanya boleh. Sesuatu yang sudah difardukan dan sudah diterima sebagai kewajipan, kalau dibai'ah lagi, maksudnya untuk menguatkan lagi, boleh, tidak salah. Bukan benda baru, benda yang sudah ada, sudah diterima. Cuma bai'ah untuk menguatkan, dipanggil bai'ah untuk menguatkan apa yang sudah diterima, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan tak boleh buat macam. Seperti yang kita lihat di sini sebelum hadis Jarir ini, tidak ada apa-apa tajuk. Tidak ada apa-apa tajuk di sini. Begitulah yang terdapat di dalam kebanyakan nuskhah Sahih Muslim. Tidak ada tajuk di sini. Jadi sebelum hadis 44 ini tidak ada tajuk. Maknanya hadis ini masih lagi termasuk di bawah tajuk yang sebelum ini, yang kita baca tadi. Masih lagi di bawah tajuk itu. Tetapi kalau kita perhatikan setengah-setengah kitab Muslim dengan syarah-syarah tertentu, dia ada juga tajuk di sini. Ada juga tajuk di sini. Yang ini sebelum hadis inilah. Cuba lihat di situ nota tu. Kebanyakan pensyarah Sahih Muslim tidak membuat apa-apa tajuk untuk hadis 44 dan 45 yang diriwayatkan oleh Jarir radhiyallahu anhu, kecuali Al-Ithiobi dan Al-Ubbi. Ini 2 orang saja. Yang lain-lain tak ada. Macam ni lah, macam kita buat ni, tak ada tajuk, mana ada kaitan dengan tajuk sebelum ini. Tapi mereka berdua ni ada buat tajuk. Ini semata-mata nak menarik perhatian kita lah. Yang kita buat ini bincang tentang tajuk, ada ke tidak di sini. Kalau tajuk macam mana, ada beza ke tidak? Sebab Imam Muslim tidak ada membuat tajuk untuk Sahih Muslim. Yang ada dibuat oleh orang lain. Mereka buat untuk menarik perhatian kita bahawa hadis ini sesuai juga dengan tajuk ni, masing-masing lah. Inilah satu kitab yang bebas orang, bebas, di macam medan terbuka. Siapa saja nak buat boleh, kalau mampu buat. Dan ini telah dilakukan oleh ulama-ulama yang mensyarah hadis Muslim. Adapun kitab-kitab lain tak ada. Tak ada. Kitab lain semua ada tajuk yang dibuat oleh pengarahnya. Imam Muslim dia tinggal kosong. Al-Ithiobi membuat tajuk untuk hadis 44 dan 45 begini: Babu mubaya'atil imam ala as-sam'i wa ta'ah wa an-nushi li kulli muslim wa kauniha minal iman. Itu tajuknya. Maksud tajuk tu, bab membaya'ah imam untuk dengar dan patuh, yakni kepada pemimpin, tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam, dan menganggap semuanya sebagai sebahagian daripada iman. Jadi perbuatan membai'ah untuk itu, untuk ini termasuk sebahagian daripada iman. Bukan tidak ada kena-mengenanya dengan iman. Bukan. Ada kena-mengena dengan iman. Al-Ubbi pula membuat tajuk yang sangat ringkas. Begini adanya: Babu hadithi Jarir
Bab hadis Jarir, itu saja, ringkas. Jadi hadis Jarir mungkin kata yang mana satu, banyak kan hadis dia. Itu ya tajuk yang dibuatnya. Jadi hadis Jarir yang dimaksudkan inilah, berbai'ah kepada Rasulullah atau membai'ah Rasulullah. Apa maknanya? Bai'ah itu perkataan Arab. Bai'ah perkataan Arab. Bai' kalau tak ada ain itu makna jual beli. Jadi bai'ah ni bukan jual beli, makna lain pun. Maknanya iaitu berjanji setia dengan baginda, tentunya atas urusan agama. Kerana itu ia juga termasuk dalam salah satu cabang iman. Oleh kerana bai'ah ini bai'ah untuk urusan agama juga. Sebab itulah dikatakan ia sebagai cabang iman, sebahagian daripada iman. Cuba kita tengok tajuk tu, muka surat 67. Bab sikap tulus ikhlas adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Apa ni? Berjanji untuk menunaikan salat 5 waktu dengan sebaik mungkin, itu juga sebahagian daripada iman. Sebab benda tu sebahagian daripada ajaran agama. Kemudian dia berbai'ah apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Yani fardu, salat fardu 5 waktu. Membayar zakat. Ini semua ni kalau nak kira termasuk dalam rukun Islam. Kalau nak kira tak payah dah bai'ah. Tak payah pun kena buat juga. Tapi ditambah lagi untuk menguatkan lagi, dan itu tidak salah. Tidak salah. Sama dengan kita kata beginilah, apa ni, anak-anak dengan ibu bapa. Maksudnya memang sudah menjadi kewajipan anak-anak taat kepada ibu bapa, setia kepadanya, patuh kepadanya, berkhidmat kepadanya, berbuat baik kepadanya, semua tahu. Tapi kalau ayah tu berjanji pula, anak tu berjanji pula dengan ayah, kata nak buat begini-begini, apa yang sudah wajib? Bukan salah, tidak salah. Itu mengingatkan lagi, menguatkan lagi. Benda yang sudah ada, sudah diterima pun, sudah diketahui sebagai tanggungjawab. Tapi bila sebut dalam bentuk bai'ah itu, lebih menguatkan lagi. Di sini kemudian bersikap tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Ini juga termasuk dalam bai'ah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bai'ah untuk bersolat dan membayar zakat saja, tidak. Tetapi untuk bersikap tulus ikhlas. Untuk bersikap tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Sebelum ini kita sudah baca hadis Tamim Ad-Dari, tulus ikhlas terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitab, terhadap pemimpin umat Islam dan umat Islam semua sekali. Ini untuk setiap orang Islam. Dia berjanji dengan Nabi SAW untuk ikhlas terhadap setiap orang Islam, tak kira dia tu siapa pun, dia tu apa pun, ikhlas. Sebahagiannya kita telah bincangkan sebelum ini, apa makna ikhlas kepada Allah, apa makna ikhlas kepada kitab Allah, apa makna ikhlas kepada pemimpin umat Islam. Itu kita telah bincangkan sebelum ini. Di sini satu perkara lain yang nak disebutkan, ada nota 216 di situ. Menurut Al-Qurtubi, bai'ah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu berlaku beberapa kali. Ini tentang bai'ah. Bukan sekali berlaku, bukan kali ini saja, bukan seorang. Ada kalanya melibatkan ramai, beberapa orang sahabat. Ada kalanya melibatkan seorang saja. Dan yang terlibat itu lelaki pun ada, perempuan pun ada. Dalam waktu-waktu yang berlainan. Ia bergantung kepada keperluan semasa. Sama ada untuk memperbaharui perjanjian taat setia, atau untuk memperteguhkan perjanjian taat setia
yang telah sedia ada. Itulah sebabnya terdapat sedikit sebanyak perbezaan pada lafaz-lafaznya. Sebab sesuai dengan bai'ah itu. Bai'ah berkenaan dengan apa? Dia ada lafaz berbeza-beza. Di dalam riwayat ini disebutkan 3 perkara. 3 perkara sahaja. Puasa dan lain-lain tidak disebutkan, kerana ia sudah termasuk di bawah perkataan taat setia. Taat setia. Yang tersebut di dalam hadis 45 akan datang. 45 akan datang. Ini 44. Hadis 45 ada sebut itu. Taat setia. Sembahyang dan zakat pula disebutkan kerana kedudukan kedua-duanya yang sangat rapat. Selain Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan kedua-duanya bersama-sama di dalam Al-Quran. Kedua-duanya juga merupakan lambang seorang Islam yang paling nyata. Itu sebab disebutkan dua itu. Allah selalu sebutkan aqimus salah wa atuz zakah. Sebut dua tu kalau dia sebut. Dia tak sebut puasa ke atau haji ke. Antara rukun-rukun Islam yang lain tu yang disebut dua tu bersama. Ini sebenarnya sebagai isyarat kepada hubungan Allah, hubungan manusia itu dengan Allah, dan hubungan manusia sesama manusia. Isyarat ke situlah. Solat maknanya hubungan manusia dengan Allah. Zakat hubungan manusia sesama manusia. Dia isyarat ke situ. Jadi kalau nak kira nak diperluaskan banyak lagi lah. Banyak lagi lah yang lain. Kemudian kalau kita tengok kan bai'ah ni antaranya bai'ah ridwan. Bai'ah ridwan misalnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha, berkenan kepada orang-orang mukmin yang berbai'ah atau yang membai'ah kamu, yang berbai'ah kepada kamu di bawah pokok. Itu yang disebut, antara yang disebutkan tentang bai'ah di dalam Al-Quran. Jadi bai'ah itu dipanggil bai'ah ridwan. Bai'ah yang telah menyebabkan Allah SWT menurunkan ayat menyatakan Allah redha terhadap orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad radiyallahu redha. Jadi bai'ah itu lain, bukan bai'ah untuk solat, untuk zakat, bagi zakat apa, tidak. Bai'ah itu lain, bai'ah untuk mati. Bai'ah untuk menyatakan kesediaan untuk mati sekiranya berlaku, sekiranya benar apa yang sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekiranya benar, maka kita perang, mati sampai mati. Jadi sahabat-sahabat itu kalau nak kira tak ramai, dalam 1,400 orang. Setengah-setengah riwayat kata 1,500 orang sahaja. Dan sahabat-sahabat ini berdasarkan sekian banyak hadis-hadis terjamin sebagai ahli syurga, dan disebut oleh Rasulullah SAW tidak akan masuk neraka. Itu kelebihan. La yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun daripada yang berbai'ah dengan Rasulullah di bawah pokok yang disebutkan dalam Quran tadi. Jadi bai'ah ini tidak syarat berada di bawah pokok atau dalam masjid, itu kebetulan saja. Sebab di situ di tempat terbuka dan bukan di Madinah. Bukan di Madinah, di tempat lain. Jadi berbai'ah tu berlaku di bawah pokok, sebab itu disebut bawah pokok. Jadi bai'ah itu untuk mati. Macam-macamlah bai'ah di zaman Rasulullah SAW dahulu. Dalam Quran disebutkan juga tentang bai'ah orang-orang perempuan dengan Rasulullah SAW. Bai'ah mereka lain pula disebutkan, antara kandungannya mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membuat fitnah, macam-macam lagi lah yang disebut. Ada juga yang
tidak disebut dalam Quran itu. Dalam hadis yang lain, mereka berbaiat untuk tidak meratap, tidak meraung-raung apabila mati seseorang daripada ahli keluarga mereka. Sebab amalan jahiliahnya begitu. Biasanya baiat-baiat itu dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau dalam puak itu misalnya membunuh anak hidup-hidup, jadi baiat untuk tidak buat begitu. Itulah baiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali berlaku, dan ia termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian orang nak buat baiat untuk sesuatu apalah yang ada hubungan dengan agama, boleh. Ia termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terikatlah dengan apa yang termasuk dalam kandungan baiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Tak mesti. Itu bergantung kepada keadaan semasa, apa yang diperlukan. Antara pengajaran dan panduan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, baiat kepada seorang nabi boleh dilakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada ajaran agama yang dibawanya. Boleh. Dan itulah yang berlaku beberapa kali. Antara contohnya ialah hadis ini, bai'ah Jarir bin Abdullah ini. Yang kedua, bersembahyang dan membayar zakat adalah tanda seorang Islam yang paling jelas. Yang paling jelas. Sebab yang lain itu tak begitu jelas kan. Kalau sembahyang ni 5 waktu ni tiap hari, takkan tak boleh tengok dia sembahyang. Terutama kalau lelaki, dia tak ada masa cuti kan. Kalau perempuan tu adalah juga. Tapi kalau lelaki, boleh tengok. Takkan dia tak sembahyang. Kita duduk 2-3 hari bersama dia. Kalau dia tak sembahyang tu, baik, susahlah kita nak kata, terutamanya kalau rupa dia tu pula, dari segi pakaiannya, dari segi cara hidup dia tak seperti orang Islam, lagilah susah nak kesan. Setengah-setengah tempat tu dari segi rupa tu kita sudah tahu dah. Pakaian umum orang Islam biasanya pakai kopiah, dia pakai kopiah, kita sangka sajalah. Berat sangka kita bahawa dia Islam, tapi itu pun tidak mesti juga. Setengah-setengah tempat tu pakai songkok, pakai kopiah ni bukan Islam pun. Jadi yang pastinya ialah salat. Itu yang paling mudah untuk kita kesan. Kalau dalam rukun itu, 5 rukun tu kita kata. Begitu juga zakat. Zakat, bagi kesan dia tu nampak. Dan nampak perbezaan, ada pengaruh dan kesannya kepada masyarakat. Berbeza dengan puasa. Puasa kalau duduk diam, mana kita tahu dia puasa ke tidak. Haji seumur hidup sekali saja. Tapi kalau zakat itu banyak juga, banyak kali juga. Kalau dilihat dari sudut itu, maka dua inilah yang paling sesuai untuk disertakan. Sebab itulah disebut dua perkara ni. Selain daripada ia menyatakan hubungan seseorang dengan Allah dan hubungan seseorang dengan manusia. Seperti kita kata dalam Quran ini, sependek-pendek surah pun dia ada sebut dua perkara tu juga. Dalam surah Al-Kawthar tu, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kerana Tuhanmu. Salat. Wanhar, kurbankan binatang. Walaupun ayat itu dia ada kaitan, kalau mengikut asbabun nuzulnya macam-macam lah, berkait dengan hari raya haji. Jadi sembahyang tu sembahyang hari raya lah. Dan wanhar tu maknanya kurban. Berkurbanlah selepas hari raya. Tapi maksud umum dia ialah hubungan dengan Allah. Salat itu hubungan dengan Allah. Wanhar, kurban. Kurban itu berkait dengan masyarakat. Bagi makan, bila kita kurban, boleh dapat makan. Bagi kepada orang ramai dan dapat merasa. Dia ada kesan. Faedahnya bukan kepada Allah, kepada orang ramai, masyarakat. Dan mesti kena bagi kepada orang lain. Walaupun sebahagiannya boleh kita ambil, tapi yang umumnya
peraturan yang dibuat itu 2/3 daripadanya mesti diberikan kepada orang lain, fakir miskin ke ataupun orang yang susah. Itu. Jadi ini semua mengisyaratkan kepada hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia. Apa faedah yang dia dapat bagi kepada manusia lain? Zakat pun sama. Faedah tu faedah kebendaan, berupa kebendaan. Nak makan kena beli, kena ada sesuatu, kena ada duit. Itu harta lah. Nak bagi kepada seseorang. Kalau binatang kurban ataupun yang tidak kurban pun, sesuatu yang diberi untuk makan, itu pun berkait dengan manusia dulu. Kita tengok banyak sekali persamaan itu di dalam Al-Quran, banyak sekali disebutkan dua perkara, satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. 3, umat Islam haruslah saling memperbaiki satu sama lain dengan cara yang paling elok, iaitu saling menasihati, bersikap tulus ikhlas terhadap setiap orang Islam. Jadi apa yang dikehendaki? Saling menasihati. Dalam Quran disebutkan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Itulah sama lah. Nasihatlah tu. Mengingatkan dia dengan kebenaran dan mengingatkan dia dengan kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dia kena ada itu. Setiap orang Islam kena ikhlas. Artinya kalau ada ikhlas itu tak adalah maksud-maksud jahat lagi. Tak adalah nak mengkhianati, nak merosakkan rancangan dia, nak menipu dia, nak mencuri harta benda dia. Tak adalah. Dah kalau ikhlas. Yang keempat, setiap Muslim wajib bersikap tulus ikhlas terhadap saudara seagamanya. Terhadap saudara seagamanya mesti tulus ikhlas. Ini bukan perkauman, bukan semangat kepuakan, tidak. Ini ajaran sama-sama saudara. Sebab kita dalam dunia ni, tak dapat tidak, dia kena ada kecil dahulu, keluarga, lepas tu semakin besar. Yang lebih besar dalam masyarakat Islam ni sama-sama persaudaraan Islam lah. Persaudaraan Islam itu lebih besar daripada keluarga, rumah tangga. Lebih besar lagi daripada itu. Jadi dalam masyarakat Islam itu kita kena tulus ikhlas terhadap saudara seagama. Yang kelima, kekerasan bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Berapa banyak masalah boleh diselesaikan dengan nasihat, menasihati, berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Berapa banyak boleh selesai. Dia tak boleh selesai dengan kekerasan. Jangan kita ingat kekerasan itu boleh menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kekerasan itu menambah lagi kekecohan. Sepatutnya yang ke-6 lah tu. Sebab itu sudah 5, yang ke-6 lah situ. Yang ke-6, memperbaiki sesuatu yang rosak lebih baik daripada membuangnya, terutamanya jika ia melibatkan manusia. Kita cuba baiki. Itulah ajaran Islam. Itulah kemuncak. Kita kata tulus ikhlas. Nampaknya tak ada guna, tapi kita cuba lagi baiki. Itulah tuntutan tulus ikhlas itu. Dia, walaupun tak ada apa-apa kepentingan untuk diri dia, tak memulangkan kita kata keuntungan duniawi, tapi oleh kerana dorongan keikhlasan tadi dia akan cuba memperbaikinya. Bukan kata nak buang. Tak boleh begitu. Macam-macam lah orang, penyakit itu, penyakit ini, masalah itu, masalah ini, kadang-kadang jemu kita, penat kita, kadang-kadang kita rasa malas dah kita nak hiraukan. Tak boleh, kena sabar. Sebab kalau tulus ikhlas, kalau kita betul-betul sayang kepada saudara kita kan, kalau adik-adik kita, macam mana pun dia tu, kita tak akan buang. Jadi yang dikehendakinya, walaupun bukan saudara kita seibu sebapa, bukan adik-beradik, tapi dikehendaki kita mempunyai perasaan begitu. Jangan terus singkirkan dia, buang dia daripada keluarga, walaupun dia macam mana sekalipun.
Kena cubalah baiki dia. Kalau tak memadai dengan di rumah, sekarang ni ada rumah-rumah kan, macam-macam rumah-rumah pemulihan lah, yang kita panggil rumah pemulihan, bawa ke sana. Tapi nak semua nak berlepas tangan, tak boleh. Itu bukan cara Islam. Kalau tak memadai dengan kita, kerajaan kena fikir pula benda-benda macam tu. Orang tua, kalau kita kata orang cacat, siapa nak kira? Kalau nak kira, apa keuntungannya dapat dia bagi kepada kita? Tapi berapa ramai keluarga, ibu bapa yang ada anak-anak yang macam ni kan, sampai tua, sampai mati pun dia bela lagi, dia pelihara lagi anak itu dengan perasaan tenang, sukacita. Kenapa begitu? Sebab ada perasaan persaudaraan. Sebab ada rasa dia bukan orang lain. Hubungan dia dengan kita ni hubungan anak, hubungan ayah. Jadi begitulah sepatutnya sesama saudara Islam ini. Dan tentu sekali kita tidak dapat buat gitu untuk semua orang. Takkan kita nak pergi ambil, letak di rumah kita semuanya. Jadi itulah sebabnya perlu ada sebuah negara, perlu ada kerajaan yang fikir satu tempat. Dengan sokongan kita lah, dengan kita yang setuju benda-benda macam tu dibuat. Tapi kalau setengah-setengah kita tengok dalam dunia ni, dia suka kalau rakyat dia yang macam tu mati kalau boleh. Buat apa? Tak ada membawa hasil kepada negara. Dia fikir begitu saja. Dia fikir productivity saja. Dia fikir itu. Jadi kalau tak ada, terhapuskan. Itu tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Bahkan Nabi SAW ada beberapa hadis yang menyebutkan orang-orang yang macam ni, kita tak nampak sebenarnya rezeki Allah, rahmat Allah datang kepada kita kerana mereka. Kerana mereka. Walaupun nampak dia tak ada bagi duit kepada ibu bapa, tetapi itulah yang membawa rahmat. Begitu pandangan Islam. Bukan nak hapuskan orang seperti itu. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tapi ialah setengah-setengah perkara tu kan, kita sudah tahu. Misalnya doktor yang pakar sudah cek anak kita ni mesti cacat, memang dia tak boleh. Itu adalah pendapat-pendapat ulama yang bagi pendapat boleh kalau kita gugurkan, kalau boleh kesan daripada awal lagi bagus. Sebelum bernyawa tu boleh, sebab kalau hidup pun membebankan, menyusahkan kalau diketahui. Kalau tak tahu lain cerita. Kalau tak tahu tak boleh lah, terima lah. Kalau sudah tahu, ada jalan-jalannya. Bukan tak boleh kita nak buat begitu. Sebab macam-macam kan, doktor boleh kesan dia kalau hidup pun tak lama dan cukup menyusahkan, dalam keadaan terseksa dia pula hidup. Misalnya kalau berlaku begitu, dalam Islam ada jalan keluarnya. Bukan kata nak membebankan saja manusia itu, tidak, tapi ada jalan keluarnya. Dalam keadaan-keadaan macam ni lah boleh yang kita kata pengguguran kandungan. Ada keadaan-keadaan tertentu, bukan secara mutlak boleh sesuka hati kita. Kerana kita nak kurang belanja banyak, nak simpan duit saja, semata-mata kerana itu, itu tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tadi, ada kebenarannya, ada keharusannya. Seterusnya hadis Jarir lagi. Hadis Jarir lagi. Cuma di sini disebutkan baginda terus, aku telah membayar Nabi SAW untuk taat setia dan patuh. Itu dikatakan ala sam'i wa ta'ati, untuk taat setia dan patuh. Patuh kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah dahulu. Kalau kemudian patuh kepada pemimpin, boleh buat begitu, bayar itu. Tidak salah. Baginda terus mengajak. Dia tambah, dia ajar, jangan kata begitu saja. Jangan kamu bayar untuk taat setia dan patuh saja. Kena tambah begini, iaitu dalam perkara yang kau mampu. Maksudnya untuk taat setia sejauh kemampuan, ataupun dalam perkara yang saya mampu misalnya. Begitu. Kalau yang tak mampu tak kira lah. Selagi mampu nak taat setia.
Jadi Nabi SAW ajar, kamu kata begitu. Jangan berhenti setakat untuk taat, setia dan patuh saja. Jangan begitu. Kena tambah. Sebab kita tak tahu kita mampu ke tidak. Jadi setakat yang mampulah. Allah SWT pun memerintahkan kita dalam bertakwa kepadanya. Mastata'tum ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kamu. Setakat yang mampu. Yang tak mampu tidak disuruh. Hatta yang wajib sekalipun, kalau dah tak mampu, tidak disuruh. Mungkin ada ganti yang lain, mungkin lepas saja begitu. Ganti yang lain misalnya puasa, tak dapat kerana penyakit misalnya, itu tak mampu lah. Kerana gastrik misalnya, kita tak boleh nak berpuasa, jadi tak payah puasa. Padahal itu rukun. Yang rukun itu pun boleh lagi. Dan kena tukarlah, ada gantinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Misalnya ada dibagi jalan keluar, kena bagi fidyah untuk orang miskin, bagi makan kepada orang miskin, itulah gantinya. Jadi setakat yang mampu. Jangan kata lebih-lebih sangat. Sebab belum sampai masanya, kita tak tahu lagi. Dalam perkara yang engkau mampu, di situ kita ada nota 217. Pada bahagian ini ada dua versi riwayat. Ini perlu kita tahulah. Fi mastata'ta, maksudnya dalam perkara yang engkau mampu, itu maksudnya. Yang kedua, fi mastata'tu. Ini versi kedua. Tadi fi mastata'ta, ta. Yang kedua, fi mastata'tu, tu akhirnya. Maksudnya dalam perkara yang aku mampu atau saya mampu. Mengikut versi riwayat yang pertama, ia bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jarir, aku terima bai'ahmu untuk dengar dan patuh pada apa yang engkau mampu lakukan. Jadi sesoalannya Nabi kata begitu. Pada apa yang engkau mampu lakukan, aku terima. Sebab bai'ah ni satu pihak kata, macam benda-benda lain lah juga. Jual beli ada ijab kabul. Yang ni pun gitu juga. Jadi bila dia kata, Nabi SAW sambut itu begini, iaitu aku terima bai'ahmu untuk dengar dan patuh pada apa yang engkau mampu lakukan. Itu makna fi mastata'ta. Mengikut versi yang pertama, itulah maknanya. Mengikut versi riwayat yang kedua pula, ia bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Jarir berkata. Mana dalam ijab dia dia kata begini, aku membai'ahmu untuk dengar dan patuh dalam perkara yang aku mampu lakukan. Itu lafaz. Itu kalau kita kata fi mastata'tu. Begitulah maksudnya. Dia ajar cara begitu. Sebab itu kita dapati di dalam hadis-hadis dia ada dua tu. Ada yang fi mastata'ta, ada fi mastata'tu. Jadi kesimpulannya apa hasil dia, perbezaan itu. Hasilnya seperti yang kita kemukakan di sini. Kedua-dua versi riwayat ini tidak salah dan bertepatan dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini asasnya, asas dalam Quran. Bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Jadi sebab itu Nabi SAW kata begitu. Sebenarnya dia menurut perintah Al-Quran. Al-Quran ajarkan supaya berkata begitu. Allah pun tidak nak lebih daripada kemampuan kita. Setakat yang mampu. Itu caranya ajaran Islam ini. Kalau kata Islam, dia mesti ada unsur-unsur ini. Unsur kelegaan, kemudahan. Tidak ada beban yang melebihi kemampuan manusia. Apa yang dikatakan oleh ahli-ahli akidah, ilmu akidah, dia kata taklif ma la yutaq. Taklif ma la yutaq, membebankan seseorang dengan sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Itu tidak ada dalam Islam.
Kalau ada orang kata Islam ajar begitu, bohong. Tak ada. Sebab bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis. Begitu juga kalau orang kata dalam Islam ini kena menyeksa diri untuk merapatkan diri kepada Allah, untuk taat. Itu tak ada. Mencederakan diri. Macam sehari dua ni, 10 Muharram kan. Orang yang Syiah pukul tubuh ni, berdarah-darah, pukul kepala dia berdarah-darah. Mudah saja kalau kita faham Islam dengan betul. Islam tak ada benda macam tu. Jadi itu atas nama Islam, itu atas nama sajalah. Kalau kita kaji pun, mana pernah Rasulullah SAW buat begitu dengan sahabat-sahabat dia. Sebab itu kita kena ada rujukan. Ada rujukan. Senang. Bukan macam orang lain yang tak ada rujukan. Bila ada rujukan, senang. Tengok dalam Quran. Bila dalam Quran Allah SWT suruh kita buat begitu, atau Rasulullah SAW kan suruh kita buat begitu dalam hadis dia? Tak pernah ada. Maka ini adalah suatu perkara yang diada-adakan, perkara baru atas nama Islam, memburukkan imej Islam saja sebenarnya. Dengan sebab itu, sikap kita sepatutnya dengan golongan-golongan macam ini, putuskan terus hubungan, senang. Kalau tidak, susah. Nanti orang kaitkan dia dengan Islam. Bila kait dengan Islam, susah lah. Kalau dia bermuta'ah pun, orang kata Islam, susah lah. Pergi dengan pelacur, rumah pelacur, akad nikah secara muta'ah. Jadi tidak haram pula, tidak berdosa pula. Sebaliknya dapat pahala. Jadi macam mana? Kalau itu rosak lah. Sebab itu kita senang putuskan hubungan. Dia tidak Islam, selesai masalah. Kalau kita nak terima lagi dia Islam, susah. Jadi kalau orang kritik, orang bukan Islam kata macam-macam, kita nak kata apa? Susah. Ini kalau kita kata tidak Islam, kita boleh buktikan tidak Islam. Mana ada dalam Quran, dalam hadis. Itu rujukannya. Tapi puak-puak dia buat bukan main lah. Budak-budak pun dia pukul juga dengan senjata yang tajam tu. Kesian budak-budak. Belakang ni agaknya puak-puak Syiah ni berparut-parut semua ni. Benda-benda macam ni sampai pengsan, sampai mati setengah-setengah tu, tak ada diajarkan oleh Islam. Tak ada macam tu. 218 ada nota di situ. Antara pengajaran dan panduan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah: satu, Allah Subhanahu wa taala bersifat penyayang dan tidak membebani hamba-hambanya dengan tugasan dan arahan yang mereka tidak mampu laksanakan. Itu jelas. Tengoklah dalam Quran, bacalah daripada awal sampai akhir. Dalam hadis ke yang sahih, tak akan kita temui tak ada ihsan itu, tak ada belas kasihan itu, tak ada begitu. Sekali dengar kan, kalau orang kafir dengar, dia kata kena sebab gini, saya ada pengalaman juga. Puasa kata dia, liar mata dia, bulat mata dia. Puasa daripada pagi sampai petang kamu tak makan. Dia terkejut ni. Dia tidak sebab dia tak faham lah. Dia rasa itu macam penyeksaan. Sebenarnya menyeksakan atau tidak, kalau kita tanya sendiri orang Islam. Dan kalau dia pun yang terkejut tadi, yang bulat mata tadi, kalau dia puasa daripada subuh sampai ke petang itu, sebenarnya tidak sampai pengsan. Kalau katakanlah dia boleh pengsan, dia tak wajib puasa. Kepada yang boleh pengsan, kepada yang akan pengsan atau dia rasa, dia boleh buka. Siapa suruh dia tetap berpuasa terus tu? Sebab tu dia kena tahu hukum. Jadi kalau sebenarnya dalam masa tu tempoh, cuma yang kita semua ada pengalaman kan? Kalau nak rasa lapar pun sekejap. Masa tu, dalam masa daripada pagi sampai nak maghrib tu mungkin sekejap. Yang dia naknya rasa tu, biar kita rasa macam mana lapar. Sudahlah. Sebagai pengajaran nak bagi kita fikir macam mana orang yang susah, orang yang tak makan. Mana ada hukum suruh kita berpuasa sampai 2 hari? Tak ada macam tu. Haram bahkan begitu. Puasa wisal dipanggil wisal.
itu tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan solat. Kalau dengar sekali-sekali dengar kita cerita kepada orang kafir, tiap-tiap hari mesti sembahyang, mesti jaga masa ni. Penat, dia rasa penat. Tapi kita sebenarnya kalau dia pun masuk Islam tidak beban. Ada beban. Berapa minit sangat sembahyang ni. Dan ini semua mengajar kita jaga waktu, jaga masa. Jaga masa itu sangat penting dalam kehidupan. Disiplin. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri itu sangat berguna. Itu pun bukanlah sampai menyusahkan. Misal dalam perjalanan ada kemudahannya. Itu cara Islam. Dan hubungan kita dengan Allah tak boleh putus. Kita mesti sentiasa ingat kepada dia bila-bila masa pun. Kita kata misalnya orang perempuan yang mengandung, bila mengandung tu disuruh lagi dia sembahyang. Dahlah perut itu bukan main besar, susah. Sebenarnya pada masa itulah dia lebih patut ingat kepada Allah. Sebab dia bukan seorang lagi, dua orang tu pada diri dia tu. Dan tidak sampai menyeksa. Setakat mana boleh macam mana. Boleh buat macam tu. Itu cara Islam. Walaupun nampak seksa, sebenarnya tidak. Hanya kepada orang tak biasa saja dia rasa terkejut. 5 kali sehari tak boleh tinggal, tiap-tiap hari sampai mati. Dia puasa berat. Yang sebenarnya tidak. Macam kita buat benda lain lah. Tidak akan membebankan. Berapa kali kita pergi ke tandas, buang air. Kalau buang air kecil lah, banyak kali, tak ada kita rasa apa-apa pun. Memang itu perlu. Memang perlu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menyayangi umatnya dan tidak mahu mereka menganggap agama ini sebagai suatu bebanan. Memang bebanan, taklif, dipanggil taklif, tetapi bukanlah suatu yang menyusahkan. Ma ja'ala Allah fi din min haraj. Ma ja'ala alaikum fi din min haraj. Allah SWT tidak menyusahkan kamu dalam hal agama ni, tak ada. Tak ada menyusah. Yang ketiga, agama Islam bukanlah suatu bebanan untuk manusia. Itu hakikatnya. Yang keempat, sekiranya sesuatu yang didakwa sebagai ajaran agama Islam kelihatan menyusahkan manusia atau memperbodohkan mereka, pasti di sana ada sesuatu yang tidak kena. Mesti ada. Jumpalah cari orang alim, tanyalah. Kalau ada sesuatu yang macam tu sifat, memperbodohkan kita. Jadi macam tak ada. Dia tak ada. Kalau ada orang ajar begitu, cepat-cepatlah pergi cari orang, tanya, betul ke dia begini ni? Kadang-kadang diperbodohkan manusia ni. Misalnya ada beberapa orang lah, lelaki perempuan, pernah berjumpa dengan saya sendiri. Yang perempuan tu dia masuk Islam. Dia bukan bangsa Melayu pun, orang luar. Lepas tu lama lah kita tak tahu. Dia cerita, ada orang cerita, memang dia turut lah. Kami nyeksa. Dia tu apa ni, perempuan dia kena bersunat, padahal dia sudah tua, kena bersunat tua. Tengok, kadang-kadang ajaran itu tak masuk akal. Bukan disuruh oleh agama pun. Tapi ada orang yang tak pandai, yang tak mengerti agama ni, dia campur tangan, jadi macam tu lah. Ada juga setengah-setengah tu, dia tatu, dia suruh buang semua tu sampai ke dalam. Jadi sakit lah. Dia terpaksa dia buat. Tapi setengah-setengah tu dia sendiri nak. Kalau dia nak, tak kisahlah. Tapi kalau dia tidak nak kerana itu, tak kira tu. Tak perlu, jangan kita sampai menyusahkan, membebankan dia sampai dia jadi takut pula pada Islam. Tak perlu sampai begitu. Banyaklah benda-benda begini kadang-kadang berlaku. Yang kelima, agama Islam itu mudah, bukan susah. Yang keenam, tidak ada istilah menyeksa diri dalam beragama. Tidak ada. Setakat yang kita mampu. Kemudian yang satu lagi itu kita telah baca tadi, tapi kalau kita bincangkan panjang sangat. Hanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Sebab masa kita pun sudah cukup. Setakat itulah. Mungkin kalau ada perbincangan, soal jawab, boleh insyaAllah sedikit.
Qiyamul Lail, macam mana kita nak tahu menyeksa diri kita individu? Kalau terasa menyeksa, tak usah buat. Mudah. Sebab itu bukan wajib. Kalau tak terasa, rasa nikmat, teruskan. Itulah yang Nabi ajar. Peluang untuk kita dapat. Kadang-kadang dengan buat banyak, dia akan datang rasa nikmat itu. Itu sebab Rasulullah SAW ajar, selain daripada sembahyang yang fardu, yang sunat-sunat itu, untuk orang yang tak dapat peluang itu. Tapi untuk orang yang sekadar nak melepaskan kewajipannya, 5 waktu sudah cukup. Kalau dia terasa beban, jangan buat lagi, buat apa yang senang kepada kita, apa yang senang. Buat itu, banyak lagi kebajikan, pintu-pintu kebajikan yang boleh kita buat. Jangan tekan jiwa kita. Kalau kita tak mampu buat dalam bentuk itu, mungkin kita boleh buat dalam bentuk lain, kita buat. Itu cara. Jangan kita paksa diri. Setengah orang dia suka dengan cara sembahyang, dia tidak berasa terbeban. Setengah orang dia tak boleh. Kalau tak cukup tidur, tak boleh. Nak bangun-bangun tengah malam, buat banyak lagi kan. Sedekah, belajar, baca buku, khidmat masyarakat, macam-macam lagi. Itu semua mendatangkan pahala, bukan qiyamul lail sahaja. Itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cari apa yang sesuai untuk kita, yang boleh kita buat, yang sambil-sambil kita buat kita rasa suka, seronok, menggembirakan. Banyak peluang-peluang yang lain. Iya, lagi macam mana menyeksa nak dapat? Boleh. Biasa begitu. Boleh juga. Dengan sedar lah. Dengan sedar, boleh. Memanglah perkara yang melawan nafsu ni kan. Tak menyeronokkan, tak ada sokongan lah. Akan nak kira dari segi nafsu kita. Tapi kalau kita sedar, itulah yang sebaik-baiknya. Kalau kita boleh buat begitu, bagus. Yang habis itu bila jalan untuk menghancurkan bola falsafah kan maksudnya kan dalam kita Islam menghancurkan badan itu kita kira kecuali lah. Kalau yang senang nak ambil jalan senang, kecuali kekhususan atau khususiat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, itu jalan mudah kalau kita nak kata itu. Yang keduanya pasal dia menandingi Kaabah tu, menandingi Kaabah tu dengan maksud itu. Kalau dengan maksud yang lain sendiri-sendiri, tak kisahlah. Ni nak pecahkan orang tu supaya tak pergi ke sana, sedangkan kesatuan terletak pada menghadap kepada Kaabah tu, terima Kaabah tu sebagai pusat agama. Dan itulah yang sebenarnya, yang ini tidak. Jadi Rasulullah SAW cuba menampakkan hakikat itulah. Sebab itu dia perintahkan. Dan banyak benda macam ni berlaku di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Khulafaur Rasyidin tak ada. Ini menunjukkan yang mana yang Nabi SAW kehendaki daripada umat dia dalam masalah ini. Di zaman dia ada benda-benda macam tu memang. Bila ya? Malam tadi ada sebut kan? Malam tadi ada sebut kan? Sebenarnya itu cerita lain. Itu termasuk dalam khususiyah
khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Pada dasarnya Sayyidina Umar tanya begitu Rasulullah tu sebab dia sudah ada pengetahuan lah bahawa orang mati dia tak dapat dengar. Itu sudah diterima. Tiba-tiba macam mana pula Nabi bercakap dengan orang mati? Jadi ini termasuk dalam kes yang terkecuali. Bila Allah SWT bagi dengar, dia dengar. Tapi pada dasarnya, pada umumnya tak dengar. Sebab itu Sayyidina Umar tanya begitu. Apalagi ada pun, kalau sebelum pada itu Nabi SAW sudah bagi tahu pun kepada sahabat-sahabat dia, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Misalnya ayat tu kan Nabi baca kepada sahabat dia, termasuk Sayyidina Umar, dia sudah tahu dah kau tidak dapat memperdengarkan orang mati. Mana itu menafikan orang mati dapat mendengar. Itulah yang difaham oleh sahabat. Wa ma tabi musmi'im ma fil qubur. Kamu tidak dapat memperdengarkan kepada orang dalam kubur. Mana orang mati itu tak dengar lah. Itulah yang diterima oleh sahabat-sahabat, yang difaham daripada ajaran Nabi sebelum itu berdasarkan Quran. Tiba-tiba Nabi kata begitu, jadi dia pelik. Kenapa? Jadi Nabi SAW kata, kamu tidak lebih dengar. Mana dalam masa tu, pada masa tu Allah bagi khusus nak menyatakan, nak sebagai menyalahi adat lah, sebagai mukjizat Nabi SAW, dia dapat memperdengarkan. Dan orang mati tu Allah SWT bagi dengar, bukan semua orang. Kalau semua, apa maknanya Sayyidina Umar kata begitu? Dan apa maknanya firman Allah SWT tadi? Jadi tak boleh kita nak buat dalil daripada situ bahawa orang mati ni mendengar, kemudian mereka itu kafir ke Islam. Yang kita nak talqin tu siapa? Orang kafir ke Islam. Jadi dia tak ada kena-mengena sebenarnya. Yang itu yang kafir. Dan kata tu bukan nak mengajar dia, nak jawab apa-apa ke, beriman ke, tidak. Semata-mata nak menyatakan apa yang Rasulullah kata selama ini kepada mereka itu, kamu sudah dapat ke tidak? Rasulullah SAW Allah bagi macam tu. Itu pun bukan semua orang kafir Rasulullah pergi di kubur kata begitu. Tidak, hanya dalam peristiwa itu saja. Ini termasuk dalam yang terkecuali. Seperti mana kita kata Rasulullah SAW ajar kita bila pergi ke kubur bagi salam. Jadi orang kata bagi salam, buat apa kalau dia tak dengar? Satunya kita kata dari segi yang terkecuali, termasuk dalam yang terkecuali. Dan Nabi SAW kata, kira-kira kalau kita pakai mengikut zahir tu, dengarlah pada masa itu. Tapi bukan bermakna dia dengar segala-galanya apa yang berlaku, percakapan yang berlaku di atas muka bumi ini. Bukan makna begitu. Satu. Yang keduanya, assalam tu, assalamualaikum tu bagi salam. Itu sebagai doa. Bila doa tidak mesti kita mengharapkan jawapan daripada dia. Itu doa. Seperti mana kita doa kepada orang yang mati. Itu satu bentuk doa juga. Itu jawapan yang diberikan oleh Hafiz Ibn Hajar sendiri. Itulah lebih kurang secara ringkas. Itu sahih. Sahih. Boleh terima. Tak ada apa. Sahih. Tidak. Boleh diterima. Boleh diterima. Memang riwayat itu sahih. Ya. Ada lagi? Kalau tak ada, kita setakat itulah dulu ya. InsyaAllah sudah. Masuk.